Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai murid-murid, hari ini kita belajar lagi dalam sambungan bagi tajuk mikroorganisma bahagian yang kedua. Okay, sebelum ni kamu dah belajar tentang bahagian pertama iaitu jenis-jenis mikroorganisma. Jadi kali ini kita akan tambah sedikit dengan ada tugasan istimewa yang kamu kena buat. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kita nak tengok bagaimana mikroorganisma ni menjalani proses hidup. Dia macam manusia juga. Ada proses yang dibuat. Kalau kita ingat kita ada proses pernafasan, penyahjitaan, perkumuhan dan pun mikroorganisma pun ada dia punya proses tertentu. Apa dia kita belajar lepas ni. Yang kedua, kita nak lihat bahawa kebanyakan mikroorganisma ni tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Kita kena pakai apa? Kena pakai mikroskop. Dan kita juga melihat bagaimana apa yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, iaitu air, udara, suhu, neutron dan keasidan sesuatu larutan. Tak apa, kita akan belajar asas dahulu. Jom ulang kaji. Kita ulang kaji balik tentang tajuk yang pertama. Mungkin ada yang terlupa ataupun tak perasan pada video lepas. Baik, yang pertama tentang apa yang dinamakan sebagai mikro dan organisma. Mikro itu adalah disebut sebagai sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata yang kasar, mata kita lah. Dan kedua, organisma tu maksudnya hidupan. Jadi gabungan kedua-dua ni, mikroorganisma, membawa maksud hidupan seni. Kenapa seni? Seni ni kecil, halus, sangat halus. Tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi itulah kita panggil sebagai mikroorganisma. Ingat kita di dunia ni, di muka bumi ni ada manusia, ada haiwan, ada tumbuhan, dan yang keempat kita ada mikroorganisma. Apa dia? Jom kita tengok seterusnya. Apa yang kita perlu tahu? Yang pertama, jenis mikroorganisma. Ada kita belajar dulu sebelum ni 5 jenis. Apa dia? Yang pertama, bakteria. Bakteria ni wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Tengok gambar rajah ni, banyak gambar-gambar dia, bentuk dia pelik-pelik tapi bentuk yang mudah-mudah, bulat, panjang, lonjong, ada berkaki, ada yang berambut-rambut. Dan juga dia berada di sekitar kita. Ingat, mikroorganisma ni berada di mana-mana. Di atas air, di dalam tanah, dalam badan kita, di atas badan kita, di udara dan sebagainya. Contoh bakteria ialah, kalau kamu tengok pada gambar rajah ni, juga dalam buku teks ada Bacillus, Salmonella, dan juga Streptococcus dan Escherichia coli ataupun E. coli. Ini semua bakteria. Kalau kena pada kita, boleh sakit perut dan sebagainya. Ada ubat dia. Baik, yang seterusnya, cikgu buat asas dulu. Cikgu tak nak cerita pasal kebaikan, keburukannya, tapi tentang apa jenis-jenisnya. Yang kedua, fungi ataupun kulat. Kita biasa sebut kulat, gatal-gatal tu, itu adalah fungi ataupun kulat. Dia boleh lihat dengan mata kasar. Contohnya apa? Kulat. Kulat ni macam mana? Dia kata cendawan dan sebagainya. Tak apa. Nanti kita buat eksperimen, kamu akan dapat tahu apa itu fungi, apa itu kulat. Contoh kat sini kita panggil sebagai yeast. Yang gambar bulat-bulat tu ingat gambar rajah dia. Kemudian mucor ataupun kulapok. Yang ketiga kita panggil penicillium. Penicillium ni ada dalam ubat-ubatan. Dan kita boleh lihat dengan menggunakan kanta pembesar yang bulat tu. Ataupun kamu melihat secara gunakan mikroskop. Seterusnya, protozoa. Yang ketiga, protozoa ni pula dia hanya hidup di dalam habitat ataupun tempat berair. Seperti kolam, tasik, sungai, lopak dan tempat-tempat yang ada takungan air. Contohnya amoeba dan paramecium. Kamu rujuk balik buku teks kalau tak nampak gambar rajah ni. Yang keempat, virus. Inilah virus sekarang ni. Kita panggil virus COVID-19 kan. Virus ni lebih halus daripada mikroorganisma lain. Maksudnya dia paling kecil, paling halus, paling bahaya. Sebab kebanyakan virus tidak ada ubat untuk kita lawan. Walaupun ada virus, kalau tadi bakteria baik, ada bakteria jahat. Virus ni secara keseluruhannya tidak memberikan keuntungan, tetapi virus yang A boleh lawan dengan virus B untuk membunuhnya. Dan ada juga virus yang tidak boleh ataupun tidak mengganggu manusia dan dia boleh membantu membunuh virus yang lain. Jadi contoh kat sini virus HIV dan virus influenza, demam, semua sebagainya lah. Dan kita boleh hanya melihatnya dalam
mikroskop elektron yang pakai elektrik. Alga pula yang kelima, juga satu daripada jenis mikroorganisma, tapi organisma yang biasanya berada ataupun kita biasa nampak dekat dalam lautan ataupun air. Sebab dia boleh sendiri buat makanan sendiri. Contohnya fitoplankton dan juga Spirogyra. Mungkin pernah dengar nama ni kan. Okey, kita dah dapat tentang jenis mikroorganisma. Jom kita tengok pada apa kita belajar hari ini, iaitu proses hidup mikroorganisma. Mikroorganisma pun perlu hidup. Macam mana? Dia ada bernafas, dia boleh bergerak dan dia boleh bertumbuh. Macam manusia, kita bernafas, gunakan paru-paru kita. Kita bergerak, berjalan ke sana ke sini, walaupun tak bagi berjalan seperti PKP ni, tapi kita bergerak juga. Dan kita bertumbuh. Bertumbuh ni maknanya berkembang. Dari kecil, besar sikit, dewasa sikit dan mana badan kita berkembang. Jadi samalah dengan mikroorganisma pun, kita akan lihat macam mana dia bernafas, macam mana dia bergerak dan bertumbuh dengan cara kita buktikan dalam bentuk eksperimen. Kamu akan buat eksperimen lepas ni. Okay, yang pertama, dalam buku teks ada, kalau kamu nak tengok balik, okay, berkenaan tentang macam mana nak buktikan dia bernafas. Tengok tajuk tu, macam mana nak buat, boleh buat di rumah. Okay, yang ni cikgu tak suruh tapi boleh buat di rumah. Kamu cari botol mineral tak pakai tu. Kamu letakkan air suam boleh, air sejuk boleh, tak ada masalah. Kemudian kamu cari balon di atas tu untuk tutup. Dan yang paling penting kita cari apa? Ini kamu kena ada mauripan ni ataupun ibu roti. Inilah yeast yang kita boleh pegang dengan tangan. Dia antara jenis dan kulat. Kita pegang dia dalam bentuk serbuk. Kita beli kat kedai, kedai runcit ada. Dan kita masukkan dalam botol. Okay, yang botol gambar rajah tu. Dan kita letakkan sedikit gula. Okay, untuk bagi dia cepat untuk dia bertindak melas. Kalau tak ada pun tak apa. Boleh jadi. Cikgu dah try dah. Memang akan jadi. Kemudian kamu tutuplah dia dengan balon. So kenapa balon? Sebab balon tu akan bertindak balas ataupun yeast yang dalam tu dia hidup. Ingat dia mikroorganisma ni benda hidup kan? Jadi dia hidup, dia akan bertindak balas, dia akan bernafas dalam air tu. So dia akan keluarkan gas karbon dioksida dan dia akan masuk dalam balon. Jadi balon tu akan mengembang. Ini bukti bahawa mikroorganisma itu bernafas. Kamu boleh buat ni. Kalau kamu nak buat, tak ada masalah boleh buat. Tapi tugasan kamu lain. Ini contoh kalau kamu nak buat eksperimen tentang mikroorganisma bernafas. Ini buktinya. Okey, jom yang kedua pula. Mikroorganisma tu bergerak. Bergerak ke? Betul dia bergerak. Cuma masalahnya, kita tak boleh lihat macam ni je. Kena lihat dalam gunakan mikroskop. Benda mikroskop ni ada dekat sekolah lah, dekat lab kan, Mak Man. Jadi kita cuma boleh tahu saja. Caranya macam mana, kita cari sampel air, kita ambil air kat kolam ke, kat longkang ke, tasik ke, lopak ke, lecak ke yang tertinggal tu. Kalau kita biar lama, dia dah jadi dalam tu ada mikroorganisma. Apa dia yang dalam air? Ingat air tak? Protozoa. Ada amoeba ke, ada paramecium ke. Jadi kita akan ambil satu sampel setitik je, kita letak dekat mikroskop tu. Nanti kita akan belajar nanti insya-Allah. Kemudian kamu akan lihat dalam tu, dia akan bergerak-gerak seperti ikan, dekat dalam air kan. Itu namanya mikroorganisma bergerak. Ni bukti. Cuma cikgu tak dapat tunjuk lah. Kita akan cari gambar rajah yang lain. Dan yang ketiga yang penting, kamu kena buat eksperimen sendiri, iaitu mikroorganisma bertumbuh. Senang aja. Okay. Apa nak buat? Dalam buku teks ada. Okay, ini eksperimen bertumbuh. Macam mana buktikan bertumbuh? Senang. Antaranya, perasan tak? Siapa pernah tengok kalau nasi goreng daripada pagi tinggal sampai petang, apa jadi? Tak makan lah. Kita tambah bau. Kemudian kat atas tu ada berwarna hitam. Atau melembik, melekat. Ataupun kita ada buah oren. Kita original ni ada buah oren. Kita biarkan di atas meja selama beberapa hari. Ingat, dia berwarna apa? Dia akan tukar berwarna hitam. Samalah roti. Hari ni kita buat eksperimen roti. Roti sekeping tu kamu akan cari yang bersih, yang kering, yang dibasahkan dulu. Kemudian kita buat apa? Kita renjiskan atas roti tu. Dan kita masukkan roti tu dalam plastik yang duduk sinar tu. Dan kamu staplerkan, gamkan. Dan kamu biar je di atas meja atau tempat yang terbuka. Ataupun tempat yang jangan suruh hilang nanti kan. Tempat yang terbuka. Jadi eksperimen ini mudah saja. Dan kamu akan melihat pemerhatian mana, lihat je apa berlaku selama berapa hari. Kita tengok lepas ni. Berapa hari kamu kena buat
supaya dapat tahu apa yang berlaku. Okey. Inilah tugasan kamu pada minggu ini. Ingat, besok lusa dah cuti. Cikgu bagi tugasan ni pada hari Selasa ataupun ni kamu akan buat dan kamu akan persembahkan kemudian. Okey, nak buat apa? Eksperimen tadi. Okey. Kamu masukkan roti, cari roti, tak kisah jenama apa pun. Okey, roti tu kamu masukkan dalam plastik. Gambar rajah apa tu, Abang? Gambar rajah plastik ni. Kamu tutup stapler aja. Sebelum stapler kan, kita renjis dengan air. Kita renjis dengan air sikit. Kemudian, kita biarkan selama 10 hari. Sepatutnya 2 minggu, tapi 10 hari pun boleh juga nampak dah hasil dia. Okey, rotinya jangan buka tak. Biarkan je, tengokkan gambar-gambar, kamu lukis balik apa yang berlaku. Dan kamu tak gambar ke, layar gambar tu kamu boleh share dengan guru dan juga rakan-rakan apa yang berlaku. So itu je pelajaran kita hari ini. Cikgu ulang balik tentang kita nak tengok macam proses hidupan bagi mikroorganisma. Ada 3, iaitu yang bernafas, mikroorganisma bergerak dan mikroorganisma bertumbuh. Bernafas kita buat eksperimen tadi, kamu boleh ulang balik tadi, eksperimen yeast dan botol dan air dan belon. Mikroorganisma bergerak ni tak boleh buat apa lah, kita perlukan mikroskop. Mikroskop dia ada di sini, kita ada di sekolah. Dan yang ketiga yang kamu kena buat ialah eksperimen mikroorganisma itu bertumbuh. Nampak dia bertumbuh tu, boleh buat sendiri. So, itu saja. Saya rasa untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada anak murid-murid cikgu dan juga semua yang menonton video ini, insya-Allah. Baik, alhamdulillah selesai jumpa ni. Kita jumpa lagi pada mikroorganisma bahagian yang ketiga. Jangan lupa jumpa cikgu lagi, kepada anak murid cikgu dan juga pada seluruh murid-murid di seluruh negara. Jangan lupa ke channel Cikgu Hadi. Cikgu ada banyak video-video tentang sains dan sebagainya. Assalamualaikum.